Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Afiq dalam segmen Tanya Pakar @Anur. Semestinya isu-isu berkaitan kesihatan yang akan kita bincangkan dalam segmen Tanya Pakar @Anur. Alhamdulillah, masa demi masa kita dapat melihat lengkuk jangkitan COVID-19 di negara kita semakin lama semakin landai. Ya. Teruskan amalkan SOP penjarakan fizikal, memakai mask dan sebagainya dalam kita memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah, isu hari ini yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan tidur, iaitu kuat berdengkur, jaga-jaga. Ini mungkin tandanya. Sebelum itu, tugas anda cukup mudah. Pertama, jangan lupa sharekan video ini kepada rakan-rakan anda, kepada sahabat anda, kepada semuanya supaya kita dapat mengamalkan apa yang berguna untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kedua, jangan lupa tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang like. Dan yang ketiga, jangan lupa berikan pandangan anda atau nyatakan persoalan-persoalan anda di ruangan komen kami pada hari ini supaya kita dapat membincangkan isu kita pada hari ini dengan lebih mendalam dan lebih menarik sepanjang segmen ini berlangsung. Baiklah, bersama saya pada hari ini dalam mengupas topik kita seorang pakar yang tidak asing lagi, iaitu Dr. Abdul Halim Sibghatullah, merupakan pakar perunding bedah telinga, hidung dan tekak Hospital Pakar Anur. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Macam mana? Doktor sihat hari ini? Alhamdulillah, sihat. Saya lihat doktor pun sudah semakin kacak dan muda ya. Walaupun kita agak lama tidak bersua, tetapi doktor masih lagi katanya umur tidak berubah walaupun masa tetap berjalan, Doktor ya. Yalah, kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita macam itulah. Ya, betul. Okey, Doktor. Saya pasti ramai yang teruja untuk membincangkan topik kita pada hari ini yang berkaitan dengan dengkur. Kerana rata-rata masyarakat kita, Doktor, pernah hidup berdengkur atau ada kenalan mereka yang kuat berdengkur, Doktor ya. Jadi diingatkan, sekiranya anda ada persoalan tentang topik ini, jangan lupa, jangan segan untuk tanyakan apa-apa soalan yang berkaitan dengan topik kita untuk kita bincangkan bersama segmen kita Tanya Pakar @Anur. Baiklah, Doktor, boleh kita mulakan? Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan mulakan dengan persoalan yang pertama yang saya kira mungkin cukup asas untuk perbincangan kita. Baiklah, saya mulakan, Doktor. Kajian Yayasan Tidur Kebangsaan daripada Amerika Syarikat pada tahun 2019, Doktor ya. Sebelum ini merekodkan bahawa lebih 6 juta rakyat Malaysia menghidap masalah tidur berdengkur, Doktor. Baiklah, sebagai permulaan, Doktor, mungkin Doktor boleh terangkan kepada kita serba sedikit bagaimana sebenarnya dengkur ini boleh terjadi. Terima kasih, Saudara Afiq. Ya. Masalah dengkur ni sebenarnya memang common lah, memang biasa di kalangan masyarakat kita lah. Ya. Kalau dia berdengkur saja tanpa ada simptom-simptom lain, itu mungkin agak biasalah, normal lah ya. Cuma mungkin pasangan kita ataupun orang yang tidur berhampiran kita kurang selesa lah. Betul. Sebab benda ni mengganggu tidur orang lain juga. Betul, Doktor. Tapi harus diingat, kalau masalah dengkur ni datang bersama-sama dengan simptom lain, contohnya seseorang tu kerap terjaga, nafas terhenti masa tidur, ataupun siang mudah letih, mudah tertidur, ya, ataupun bangun pagi dalam keadaan sakit kepala, ya, ataupun tekanan darah naik, ya, sering naik. Ini juga merupakan dengkur yang merupakan masalah kepada seseorang tu. Ya, jadi maknanya perlu diambil serius lah bila berdengkur dan disertai dengan perkara-perkara lain. Ya, sebenarnya dengkur ni macam mana dia boleh terjadi? Ya, kalau kita untuk makluman kepada penonton semua, dia adalah bila dia tidur kan, bila dia tidur saluran pernafasan yang mula daripada hidung kan, daripada hidung sini kita mula bernafas, udara masuk sampai ke bahagian bawah bahagian hidung, kemudian nasopharynx, oropharynx, kemudian hypopharynx lah ya. Dan sehingga ke peti suara lah ya. Ke peti suara dan ke bawah tu bahagian pernafasan bawah lah, yang ke atas daripada peti suara tu bahagian pernafasan atas ya. Dia bila masa tidur, otot-otot di kawasan dinding ni relax, dalam keadaan relax ya. Bila dalam keadaan relax, dia akan macam mudah bila udara yang lalu masuk tu menyebabkan vibration ataupun menyebabkan dinding
lapisan dinding tu menjadi vibrate, getar. Itu yang menghasilkan bunyi dengkuran tu. Kadang-kadang bunyi kasar, kadang-kadang macam-macam bunyi lah kan kalau kita pernah dengar kan. Okay, itulah kadang-kadang ada lagu juga doktor. Betul. Ada lagu. Berlagu pula waktu berdengkur tu. Okey, biasanya masalah dengkur ni kalau boleh saya tambah sikit, sebenarnya bermula sejak bila? Adakah daripada lahir ataupun ada sampai satu ketika usianya orang itu dah mula nampak orang kata apa? Simptom ataupun keadaan berdengkur tu doktor biasanya? Dengkur ni memang bukan saja dialami oleh golongan dewasa, juga dialami oleh golongan kanak-kanak juga. Cuma kalau di kalangan kanak-kanak ni dari segi punca dia tu lebih simple sikit lah. Maknanya selalunya mungkin disebabkan ada blok dalam hidung ke, seorang itu alergi disebabkan struktur dalam hidung dia bengkak, ataupun struktur adenoid dia bengkak atau tonsil dia besar menyebabkan laluan udara tu jadi sempit dan menyumbang kepada berdengkur dan juga nafas terhenti, dipanggil apnea lah kalau terhenti tu. Jadi selalunya untuk merawat dia lebih mudah dibanding kalau orang dewasa. Dia banyak lagi kemungkinan punca kenapa berlaku berdengkur selain daripada halangan ataupun blok dalam hidung ataupun bahagian bawah saluran di level pharynx tu. Dia juga boleh disebabkan kadang-kadang peningkatan berat badan yang seseorang tu, peningkatan berat badan itu kadang boleh menyebabkan, bila peningkatan berat badan, maknanya otot-otot di bahagian leher itu akan lebih besar dan menekan saluran pernafasan bila seorang tu tidur. Itu pun boleh menyebabkan berdengkur. Jadi segi pengurusan ataupun mengurus pesakit yang kanak-kanak dengan dewasa agak berbeza sikit, sebab dia memang dari segi punca agak berbeza. Tetapi dari segi masalah dengkur ni, macam saya sebut tadi di awal, memang berlaku juga di kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa. Maknanya tidak mengira usia jugalah masalah dengkur ni. Okey doktor. Macam doktor ada terpetik sekali tadi ada berkaitan tentang berat badan. Orang selalu katakan berdengkur ini dikaitkan dengan masalah obesiti doktor. Okey, adakah itu sebenarnya betul ataupun hanya orang kurus tak mengalami dengkur, ataupun selain pada masalah obesiti tu, apakah sebenarnya antara lain penyumbang kepada masalah dengkur, doktor? Obesiti memang salah satu punca, tetapi dia bukan punca itu saja. Kadang-kadang seorang tu tidak mengalami obesiti pun boleh berdengkur juga, kerana struktur ataupun laluan udara yang dalam hidung atau di bahagian pharynx tu bengkak ataupun ada macam struktur tu bengkok ke yang menghalang laluan udara tu. Contohnya kalau seseorang pesakit tu mengalami masalah alergi hidung, bila alergi hidung ataupun sinusitis ke, dia boleh mengalami struktur dalam hidung tu, contohnya turbinate tu bengkak besar. Itu pun boleh menyumbang pada berdengkur. Ataupun seseorang itu mempunyai saiz tonsil dia besar, itu pun boleh menyumbang berdengkur juga. Dan juga kadang-kadang langit-langit lembut dia terlalu redundant, berlebihan pun itu boleh menyumbang berdengkur juga. Maknanya bukan saja disebabkan oleh obesiti. Obesiti salah satu punca berdengkur. Itu adalah salah satu. Ya, betul. Okey, kadang-kadang saya ada orang cakap daripada merokok, amalkan alkohol, itu pun pengambilan alkohol, merokok juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang juga. Itu sebab kalau merawat ni memang kita nasihatkan pesakit meninggalkan pengambilan alkohol ataupun merokok dan sebagainya. Okey. Itu satu orang kata perkara yang kita tahu berkait juga tentang punca masalah berlakunya dengkuran itu Okey, satu lagi doktor, untuk soalan yang seterusnya, sebenarnya adakah dengkur ini ada satu tahap sahajakah atau dia ada tahap-tahap yang tertentu? Dan macam mana sebagai doktor sendiri untuk kita mengenal pasti tahap-tahap tersebut? Okey. Selalunya bila pesakit datang berjumpa dengan saya, jadi kita akan bertanyalah kepada pesakit sejarah dia kan. Selain daripada berdengkur, dia ada simptom lain tak? Seperti yang saya sebut tadi, contohnya dia rasa mudah letih siang, mudah tertidur. Kadang-kadang tu tengah memandu mudah tertidur.
Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang pesakit yang mengalami masalah dengkur dan pernafasan ni kadang-kadang boleh berlaku aksiden semasa bekerja, ya, sebab dia tertidur. Ataupun kadang sakit kepala, bangun pagi sakit kepala. Jadi saya akan tanya simptom-simptom lain, ya. Sebabnya bila kita tanya, dan juga kita tanya jugalah ada menafas berhenti, ya, episode of apnea. Sebabnya bila ada perkara-perkara ni dia mengalami penyakit yang dipanggil obstructive sleep apnea, ya. Obstructive sleep apnea syndrome dipanggil, ya. Obstructive sleep apnea syndrome ni maknanya pernafasan yang tersangkut-sangkut dan akan menyebabkan pernafasan dia berhenti beberapa kali masa tidur, menyebabkan seseorang tu tidur dia tidak complete, ya, dia tidak masuk ke dalam peringkat deep sleep ataupun stage yang deep sleep lah. Jadi maknanya tidur dia tak lengkap. Jadi di waktu siang dia mudah sakit kepala dan sebagainya sebab dia tidur tak puas, ya. Jadi selalu saya akan tanya pesakit tersebut dan jadi bila kita nak kategorikan dia sama ada, sebabnya masalah obstructive sleep apnea ni dia ada kategori mild, moderate ataupun severe. Ya. Macam mana kita nak kategorikan mild, moderate atau severe adalah berdasarkan sleep study. Sleep study ataupun polysomnografi yang akan dilakukan sama ada di hospital ataupun boleh buat di rumah juga, ya. Maknanya pesakit tersebut saya akan arrange untuk melakukan sleep study. Technician akan datang rumah dia ataupun buat di hospital, pasangkan alat elektrod dekat kepala dia, dekat dada dia, dan dia akan merekodkan beberapa parameter lah. Contohnya oxygen saturation semasa tidur, berapa kali dia berhenti pernafasannya, ya, tekanan darah, ya, respiratory rate, dan maklumat tersebut akan dapat dikumpulkan di waktu pagi, ya. Pada waktu pagi selepas data tersebut dikeluarkan, dapat kemudian technician akan buat analisis lah, ya. Daripada situ dia akan keluarkan satu report, ya. Maknanya report akan tulis pesakit ni berapa kali dia mengalami apnea, ya, snoring dia macam mana, saturation dia macam mana. So daripada situ kita boleh kategorikan sama ada pesakit ni mengalami mild obstructive sleep apnea, moderate ataupun severe, ya. Kalau dari segi definisi itu, kalau seseorang tu apnea maknanya dia mungkin tersangkut-sangkut lebih kurang daripada 5 dalam 1 jam, kita boleh kata sebagai bukan obstructive sleep apnea lah. Tapi kalau lebih daripada 5 hingga 15 kali 1 jam dipanggil dalam kategori mild lah, ya, mild obstructive sleep apnea. Kalau 16 hingga 30 dikategori sebagai moderate, dan lebih daripada 30 kali dia pernafasan terhenti dikategorikan sebagai severe lah. Severe obstructive sleep apnea, ya. Okey doktor, macam doktor kata tadi nama ni, bahawa itu cara-cara untuk kita mengenal pasti bagaimana tahap dengkuran seseorang itu sama ada mild atau sebagainya, doktor, ya. Okey, bolehkah kalau macam tu kita kategorikan ataupun kita katakan dengkur ini dikatakan sebagai tanda-tanda penyakit yang kita alami, doktor? Mungkin kalau ada orang kata ni kadang-kadang orang faham dengkur ni, orang ni tidur nyenyak. Macam saya faham daripada keterangan doktor, maknanya bila orang tu berdengkur belum tentu dia tidur nyenyak. Kadang-kadang ada juga yang merasakan penat sebenarnya. Betul-betul, itu ada orang kata betul lah. Okey. So maknanya bila dengkuran ini berlaku, katalah bila di tahap yang lebih teruk, mungkin itu menunjukkan seseorang itu ada masalah kesihatan yang lain. Boleh kita katakan sebagai satu simptom. Masalah macam saya sebut tadi, bila berdengkur ni bila dia datang dengan simptom-simptom lain tadi yang saya sebut, barulah lepas tu berdasarkan dengan keputusan sleep study tadi, kita akan diagnose seseorang tu sama ada mild, moderate ataupun severe obstructive sleep apnea, ya. Jadi maknanya bila pesakit tu datang, jadi kita akan tengok dia punya dia ni di dalam kita kena cari apa, sebab kalau dalam orang dewasa atau kanak-kanak, kita akan tengok level mana apa yang menyebabkan dia block tadi tu, pernafasan dia tu. I see. Jadi kita punya rawatan tu memang ke arah pergi kepada punca dia lah. Contohnya, ya, di kalangan kanak-kanak kan, selalunya majoriti punca obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea ni mana situasi yang mana berlakunya berdengkur bersama dengan simptom lain tadi. Simptom lain adalah seperti apnea lah yang saya sebut tadi, ya. Majoriti puncanya adalah disebabkan oleh structure adenoid
ataupun tonsil hipertrofi ataupun dua-dua sekali. Adenoid tu dalam dari segi anatomi adalah berada di belakang hidung, di nasopharynx lah kat sini ya. Dan tonsil adalah dekat bahagian oropharynx kat sini. Jadi bila ada structure tersebut besar, bengkak, dia akan menyebabkan seseorang itu berdengkur dan juga nafas dia terhenti-henti. Dan dalam kes kanak-kanak, rawatannya lebih straightforward lah, maknanya pembedahan untuk membuang tonsil dan juga scrape adenoid untuk mengurangkan saiz dia, dan 80 hingga 90% masalah tu selesai dengan rawatan tersebut di kalangan kanak-kanak. Manakala di kalangan dewasa dia lebih tricky sikit sebab banyak faktor yang menyumbang. Contohnya seseorang boleh jadi dia peningkatan berat badan dia banyak. Jadi kita memang kena advise dia kurangkan berat badan ya. Ataupun seseorang tu merokok atau mengambil alkohol, memang kita minta dia berhenti. Ini kita modification of the lifestyle dia lah ya. Betul. Yang keduanya adalah contohnya dia memang ada masalah alergi hidung ke hidung ada block, dan memang kita kena address masalah tersebut. Yang contohnya kena bagi ubat spray hidung, ubat untuk spray hidung untuk mengurangkan improve dia punya laluan hidung dia tadi. Dan kemudian baru kita yang ketiga, kalau dia tak improve, dan kita boleh offer surgical management. Contohnya kalau dalam hidung dia memang ada bengkok, kita boleh betulkan. Tonsil dia besar ke, kita boleh operation remove the tonsil dia ya. Walaupun begitu, tak semestinya rawatan-rawatan tersebut akan menyebabkan masalah terus hilang, tak semestinya. Ada rawatan yang kita buat tu mungkin untuk mengurangkan dia punya keterukan dia. Contohnya sebelum operation, masalah dia adalah severe obstructive sleep apnea. Tapi bila kita operation, dia mungkin akan mengurangkan jadi mild ke ataupun normal ke ya. Jadi dan yang paling terakhir rawatan adalah yang keempat, kalau seseorang pesakit memang kita dah bagi ubat, dan juga seseorang pesakit tu dah buat operation tapi tidak improve, ataupun seorang pesakit tu memang tak boleh menjalani pembedahan. Jadi ada satu rawatan lain, yakni menggunakan CPAP machine. Maknanya CPAP machine maknanya pesakit perlu tidur memakai machine tersebut. Tetapi CPAP machine ni selalunya kita jadikan pilihan yang terakhir, sebab dari segi social stigma tu kurang tak berapa diterimalah dalam masyarakat kita untuk tidur dengan mesin. Tetapi kalau dah terpaksa, ada juga pesakit saya yang pakai juga mesin tersebut dan memberi result yang memuaskan hati lah. Okey, doktor ada dah menyentuh sedikit lah tentang macam mana mengikut keadaan dengkuran itu, tentang rawatannya dan sebagainya. Okey, kata orang ni biasanya biasa kita menganggap dengkur ni bukanlah satu masalah yang serius. Jadi katakanlah bila mana berdengkur ini tidak dirawat ataupun tidak diendahkan, sampai satu masa dia akan menjadi yang lebih teruk, dan apa kesannya, implikasinya sekiranya seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa rawatan ataupun sebarang orang kata bentuk pencegahan supaya dengkur itu menjadi lebih teruk. Adakah apa-apa implikasi kepada seseorang itu? Ya, memang akan memberi implikasi lah. Kalau masalah obstructive sleep apnea ni, kalau kita tak rawat, pertamanya tadi macam kita tahu kan, bila seseorang tidak puas tidur kan, dia siang akan mudah tertidur, kadang-kadang waktu bekerja tertidur, tengah memandu pun boleh tertidur. Ya, itu menyebabkan kadang berlaku kecederaan masa bekerja. Dan emosi dia agak kurang stable, ataupun kadang concentration tak berapa bagus kan, kerana masalah tidur yang tidak sempurna. Selain daripada itu, pesakit yang menghadapi masalah obstructive sleep apnea, dia mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit lain, contohnya hypertension, sakit jantung, kencing manis, stroke ya, untuk di masa akan datang. Ya. Jadi memang masalah ni perlu dirawatlah. Baiklah, saya rasa penting juga kepada anda semua ya, sekiranya ada sesiapa yang mengalami masalah dengkur ataupun sesiapa kenalan anda, even suami atau isteri, anak dan sebagainya, dapatkanlah nasihat doktor sebaiknya supaya kita dapat mencegah daripada masalah itu berlarutan menjadi lebih bahaya, doktor. Okey, baiklah, itu antara soalan-soalan yang boleh saya utarakan, dan soalan seterusnya ada beberapa soalan yang saya dapat kutip, yang saya dapatkan daripada para penonton kita yang boleh saya kumpulkan. Antaranya, doktor ya. Okey, pertama, ada orang mempunyai masalah dengkur ini menyatakan mereka sebenarnya bukanlah mengalami tidur yang lena, malah sebenarnya penat. Betul atau tak, doktor? Tendensi bila dia penat, bila tidur,
memang otot dia dinding saluran pernafasan tu mungkin lebih rileks dan itu menyebabkan berdengkur berlaku jugalah. Maknanya tetapi kalau dia berlaku sesekali selalunya kita tidak bukan satu, kita tak ada risau sangatlah kalau dia sesekali saja berlaku, bukannya berlaku setiap malam. Dan selalu kita address kalau perkara dengkur tu sebut berlaku setiap malam lah, itu yang kita risau. Kalau macam sekali selalu kita tak begitu risau. Oh, okey. Okey, maknanya Cuma mungkin macam saya sebut pasangan kita kan mungkin bising kan mengganggu kita. Betul. Kadang-kadang bukan masalah kesihatan, masalah rumah tangga pun boleh berlaku betul, doktor ya, kalau masalah dengkur ni berterusan ya. Boleh jadi gaduh antara suami isteri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua doktor, benarkah betul ke kalau posisi ketika tidur kita menyebabkan dengkur itu berlaku? Ya, betul. Selalunya kalau orang yang berdengkur, kita nasihatkan untuk tidur pada posisi mengiring lah. Mengiring. Itu lebih mengurangkan dia punya dengkur tadi. Oh, okey. Maknanya itu lebih baik lah. Ya, lebih baik untuk biasanya yang keadaan berdengkur tu menelentang ke? Yang menelentang lagi. Oh, itu biasa keadaan berlaku. Ya. Dan biasanya kita advise salah satu rawatannya mungkin boleh tidur mengiring lah. Kita mungkin boleh mengurangkan. Itu antara kita mengurangkan. Boleh mengurangkan. Nak kata dia menghilang sembuh sepenuhnya tak adalah. Itu tak mengurangkan. Lah, tapi dia boleh menyebabkan mengurangkan dengkur itu. Betul. Okey. Alright. Okey, itu antara soalan yang lain. Yang ada satu lagi macam kita ni, ada seorang lagi ditanya nose strip. Adakah alatan seperti nose strip membantu menghilangkan masalah dengkur? Kadang-kadang diorang ni nak macam takut nak jumpa doktor kan, tapi diorang nampak macam iklan-iklan ataupun tengok orang pakai, kawan dia pakai dekat asrama, dia macam menarik pula kan. Jadi dia pun pakai. Adakah perkara itu sebenarnya membantu juga untuk mengurangkan masalah dengkur doktor? Dari segi pengalaman saya dalam ENT lebih 10 tahun, masalah peralatan ni yang so far, yang lain-lain kita tengok tak ada kajian ataupun evidence yang konkret lah mengata boleh mengurangkan masalah tu. Tapi menggunakan mesin CPAP ataupun BiPAP ya, maknanya dia ada mesin tertentu yang memang direkognize lah, itu memang boleh mengurangkan masalah berdengkur. Tapi kalau masalah yang kita tengok kadang-kadang dia kata dia letak dekat hidung apa, tapi itu tak ada, so far tak ada kajian yang konkret lah yang mengatakan benda tu boleh mengurangkan. Oh, okey. Maknanya belum disahkan lagi lah. Yang kita ada tu mesin lain, mesin nama dia CPAP, BiPAP, itu memang mesin yang kena pasti untuk mengurangkan dengkur ni lah. Okey, satu lagi doktor. Ini mungkin daripada mereka yang suka mengamalkan petua-petua kampung. Katanya petua kata sapu minyak angin di hidung atau dada dapat membuka laluan tersumbat. Betul ke doktor? So far pengalaman saya lah sebagai doktor, saya tengok benda tu mungkin dia tak dapat dibuktikan secara saintifik lah. Boleh cakap macam tu lah. Ya. Maknanya kita pun tak boleh nak cakap betul atau tak. Sebab ini orang kata apa, kaedah perubatan kampung kan, kita pun tak tahu. Benda tak ada yang kita tak tahu. Mungkin dia mengurangkan secara temporary ke, saya tak pasti. Tapi pengalaman saya benda tu tak ada evidence ataupun kajian ke yang buat yang boleh menyokong tindakan tu boleh mengurangkan masalah tersebut lah. Okey. Seterusnya doktor, ada satu lagi soalan. Memandangkan sebab kita ni suhu yang panas, kata. Jadi adakah suhu sekeliling antara penyumbang masalah seseorang tu berdengkur? So selalunya suhu, bila seseorang ada masalah alergi hidung dia sensitif, bila ada perubahan yang ekstrim atau drastik daripada temperature ke ataupun environment sekeliling, dia akan menginduce berlakunya hidung menjadi block ya, jadi sumbat hidung. Bila sumbat hidung boleh menyebabkan seorang tu dengkur dia menjadi lebih teruk lah. Oh, ada ya, juga. Ada faktor juga. Ada boleh menyumbang juga. Yalah, sebab panas ni orang akan pasang aircon lebih kuat lah. Betul. Ya. Jadi kalau terlalu sejuk pun akan menyebabkan berlakunya tersumbat. So itu yang akan membimbangkan kita. Okey doktor. Ini mungkin agak orang kata apa, berat sikit lah dia punya soalan dia. Benarkah dengkur boleh membawa maut doktor? Kalau yang berhenti, memang ada kes yang mati dalam tidur. Kes yang mati dalam tidur, seseorang itu kadang dia bila
berhenti pernafasannya ya. Sebab dia ada kadang bila apnea ni dia macam episode of choking kan. Seseorang tu macam tak dapat oksigen kan. Benda tu kalau boleh, sebenarnya episod tersebut memang boleh membawa lah sebenarnya. Oh, okey. Maknanya kalau dia berhenti. Memang kita ada tahu dengar-dengar kes sekarang kita kata mati masa tidur kan. Tetapi kadang-kadang ialah bila kadang-kadang seseorang tu dah mati, kita pun tak semestinya ada postmortem. Jadi pun kita nak tahu secara detail dia adakah betul-betul dia matikan itu, kita pun tak dapat nak sahkan juga, melainkan dia ada dilakukan pemeriksaan postmortem ke. Sebabnya mungkin juga seorang tu mengalami mati masa tidur, mungkin juga dia kerana kena heart attack ke masa tidur, boleh juga dia meninggal kan. Tetapi memang kalau dia apnea masa tidur memang boleh membawa maut jugalah. Okey. Okey, itu antara beberapa soalan yang dapat kita kumpulkan ya doktor. So saya kira sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita dapat tahu tentang latar belakang dengkur ini terhadap kita semua ya. Jadi pastikan anda semua jangan memandang ringan terhadap masalah dengkur ini, kerana ia sebenarnya satu masalah yang perlu juga untuk kita cakna, dan mungkin berkaitan dengan masalah kesihatan kita yang lain berkait rapat juga. Okey doktor, alhamdulillah banyak perkara yang kita dapat kupas hari ini doktor. Pelbagai input yang kita boleh sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Sebelum kita menutup sesi live kita doktor pada hari ini, mungkin ada beberapa pesanan yang boleh doktor sampaikan kepada masyarakat kita di luar. Jadi masalah berdengkur ni, kalau macam saya sebut tadi, kalau dia berdengkur saja mungkin kita tak risaulah. Mungkin yang concern mungkin pasangan kita lah kan. Tetapi kalau dia dah disertai dengan simptom-simptom lain, saya rasa wajarlah ya, datang berjumpa dengan doktor untuk mendapat rawatan lebih lanjut lah ya. Bukan kata semua penyakit dengkur tu perlukan pembedahan, tak semestinya. Kalau puncanya kerana alergik hidung dan sebagainya, kita memadai dengan kita beri rawatan-rawatan spray hidung ke, ataupun seseorang tu mengurangkan berat badannya kalau punca kerana berat badan yang meningkat kan. Bila berjumpa doktor, biasanya kita akan lihat di mana punca masalah tu, level mana dia punya block, dan daripada situ kita akan tackle lah satu persatu ya. Ya, insya-Allah, dan dia akan boleh memberi kualiti dalam kehidupan kita lah. Ya, betul. Yang penting adalah mendapatkan tidur yang lebih berkualiti doktor ya. Alhamdulillah. Okey. Saya kira itu antara satu pesanan yang baik untuk kita semua, agar kita tidak mengambil ringan tentang masalah dengkur. Baiklah, bagi sesiapa anda di luar sana ingin mendapatkan konsultasi yang lebih mendalam tentang isu masalah dengkur dan berkaitan dengannya, anda boleh saja datang ke Hospital An-Nur di tingkat 2 di suite nombor 10, atau hubungi saja ke 0389235646 0389235646 untuk mengadakan temu janji bersama Dr. Halim kita. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat kita bincangkan, dapat kita kongsikan sepanjang segmen live kita Tanya Pakar at An-Nur. Semoga kita bertemu lagi di episod akan datang doktor ya. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih doktor kerana meluangkan masa bersama kami. Ingat, ada persoalan tentang kesihatan, jangan lupa Tanya Pakar at An-Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.